sebab tu saya selalu nasihat kepada asatizah muda-muda, dia orang kena bercampur dengan orang. Dia tak boleh duduk dengan dunia dia dalam bilik main TikTok, main apa semua. Dia pergi ceramah, dia boleh pergi tapi dia takkan boleh pergi jauh. Kita kalau nak relevan dengan masyarakat, kita kena jadi masyarakat. Betul Kan? Kau kalau nak tahu masalah masyarakat, kau kena campur dengan orang, cakap dengan orang. Baru kita boleh tahu apa masalah dia, apa cerita dia. Rubel. Yes. Skip. Read. This episode is Brought to you by Jameson General Contractor, Syarikan Anak Melayu. Look at the camera. Anak Melayu. Jujur. Amanah. Dan Istiqomah. Facebook. Okay. TikTok. Instagram. Apa? At JMSons _ SG. Okay. Call. What number call? Call 69007960. Okay. Repeat. 69. 69007960. Dah sampai. Assalamualaikum Datuk. Tengah rehearsal. Assalamualaikum Datuk. Ke nak macam ni? Assalamualaikum Datuk. Gitu Ataupun macam tu. Okay. Assalamualaikum Datuk. Jam. Banyak, bau lah. Bau isi ganja. Salam. Din Rahim. Din. Sudah tak? Maaf, saya tangan bau ni nasi ganja. Kita bertemu sekali lagi bersama yang berbahagia Ustaz Kazim yang saya minati dan juga hormati. Masya Allah, banyak juga kita tonton daripada saya awal lagi dalam mencari keredaan Allah tu, kita carilah ceramah-ceramah daripada YouTube dan sebagainya. Ustaz Kazim menjadi waktu tu Ustaz punya cara ceramah ni sempoi, simple, senang dan of course bonus dia humor Ustaz dan relatable. Relatable maksudnya bila dengar tu kita boleh relate tau. Ustaz faham keadaan masyarakat dan sebagainya. Adakah pada part 1 tadi Ustaz kisah tentang Ustaz punya struggle, punya obstacle, cabaran-cabaran tu menyebabkan Ustaz faham tentang situasi masyarakat sekarang ni? Macam mana Ustaz? Alhamdulillah, sebab tu saya selalu nasihat kepada asatizah muda-muda, dia orang kena bercampur dengan orang. Dia tak boleh duduk dengan dunia dia dalam bilik main TikTok, main apa semua, kemudian pergi ceramah. Dia boleh pergi tapi dia takkan boleh pergi jauh. Kita kalau nak relevan dengan masyarakat, kita kena jadi masyarakat. Betul. Kan? Kau kalau nak tahu masalah masyarakat, kau kena campur dengan orang, cakap dengan orang. Baru kita boleh tahu apa masalah dia, apa cerita dia. Saya tahun 80-an saya bersekolah menengah, sekolah biasa. Kemudian mak saya ni motosikal, tak erti naik pun nak jatuh je. Tambah lagi motosikal. Jadi dia nak mengajar orang, saya tukang hantar. Okey. Lesen tak ada masa tu. Naik motosikal masa tu tahun 88, 87. Ustaz dah remaja lah ni. Dah remaja dah. Ada bapak tiri saya dah beli motor AN 7601 Honda Cup. Honda Cup lama. Honda Cup lama, lampu bulat. Jadi saya dah beli lampu bulat. Kalau saya mula-mula belajar brake tu dengan tumit. Bukan dengan jari. Jadi saya driver kepada mak saya. Jadi saya gunakan motor tu lah. Guna motor. Mana mak saya mengajar rumah. Sebab setiap hari dia mengajar. Jadi saya tukang bawa. Jadi saya duduk mengaji sekali dengan mak saya. Jadi saya kenal orang. Sebab tu dalam ceramah saya ada Kak Leha. Sebab Kak Leha tu wujud di dalam ceramah mak saya tu. Mak saya suka panggil Leha oi. Ada nama Nak, ada nama Som. Maksudnya ibu ustaz ni seorang ustazah ceramah dan juga mengajar ngaji. Dia mengajar kitab semua.
Oh, Masya Allah. Mengaji di rumah saya. Sebab tu saya mengaji dengan mak saya. Umur saya 9 tahun. Orang datang rumah saya buat pelita tadi kan. Buat pelita, saya mengaji dia orang. Daripada umur saya 9 tahun. Saya mengaji orang tua-tua, budak-budak. 3 sesi. Pagi, petang dan malam. Jadi bila dah remaja tu ustaz bawa lah ibu ustaz bila jalan kaki dah sampai motor, kaki tak sampai motor tak boleh bawa. Jadi bila kaki dah sampai motor, naik motor, saya bawa pula mak saya mengajar. Di dewan situ, masjid sana, rumah orang sini. Jadi daripada situ saya kenal kawan mak saya. Waktu sekolah Kak Leha tu yang saya sebut dalam ceramah tu. Kak Leha tu dah meninggal dah. Kak Leha ni kawan mak saya lah, naik motor Yamaha biru. Dia Rio. Cu, dia panggil Cu, mak saya panggil Cu. Leha, Leha. Tu. Ada kawan nama dia Nap. Ada. Mak saya kawan nama Nap. Ada Kak Chun. Kak Chun ni pula suka nasyid. Jadi saya ni belajar nasyid dengan Kak Arisun, Kak Jam. Sebab itu hidup saya dengan mak saya tu, kawan mak saya tu kawan saya lah. Betul. Jadi apa cara dia orang bercakap, saya ikut sampai sekarang. Sebab tu bila saya ceramah, benda tu dekat dengan kita. Betul. Kan, relate dengan kita tadi kan, rasa dekat je. Memang sebab masyarakat tu, orang tu ada dalam masyarakat kita. Kak Napnya lain, perangai dia lain. Kak Leha ni jadi ustaz study lah. Tengok cara dia. Maka itulah yang kita akan jumpa setiap hari. Jadi kalau asatizah sekarang tak mau campur dengan masyarakat, dia hanya campur dengan anak-anak muda, maka ceramah dia anak muda. Cerita anak muda lah, kawan dia itulah, main game lah, siapalah, apa benda lah. Tapi kalau dia bercampur dengan semua orang, maka dia akan dapat hidupkan ceramah dia. Metodologi dakwah Ustaz, ni sekadar nak minta pandangan Ustaz lah. Bila bercampur dengan orang tu, ni bukan untuk asatizah je, ni secara umum lah. Kalau kita nak campur untuk dapat pengalaman, kalau kita campur budak pang ke, ataupun kita campur budak, kalau kat Singapura kita panggil makrib Ustaz. Makrib ke Mina kan. Macam mana cara kita untuk, contohnya kita ni orang baik, contohlah kita orang baik, kita tak pernah terbuka dengan melihat orang punya aktiviti-aktiviti. Macam mana kita nak jaga? Senang cerita macam inilah, anak kita lah. Kita takut anak kita akan bercampur dengan salah orang, tapi kita nak anak kita campur orang juga. Jadi dia tak adalah, dia faham situasi kan. Jadi macam mana kita nak nasihatkan dia ke, macam mana Ustaz? Yang pertama, kita sebagai bapa, kita kena baik. Kita kena baik. Bila kita kena baik, orang yang nak berkawan dengan anak kita tu bukan segan pada anak kita, segan pada kita. Betul. Nanti bapak kau tengok mampu aku, nanti bapak kau tahu tak payahlah, bapak kau. Kan ni kalau bapak pun teruk, bapak kau dengan aku sama je. Jadi kan Arab sebut ibda' binafsik, mulakan daripada diri awak. Ibda' binafsik. Jadi bila kita mulakan diri kita jadi orang yang ada matlamat, diri kita ni ada orang nampak lain sikit, diri kita ni tegas. Jadi kawan-kawan anak kita pun tegas juga. Dia orang pun takut juga, hormat juga, segan juga, itu yang kena ada. Maknanya kalau awak nak orang segan pada awak kena jaga diri awak dulu. Jaga dulu. Sebab tu saya pegang prinsip tu. Bila saya ceramah, kalau kata pukul 3 mesti sampai. Dengan 3 suku. Dengan 3.20 boleh minta maaf. Orang takkan hormat kalau kena sekali 2 kali habis. Kalau kata program pukul 3 mesti sampai. Dia tak boleh lambat. Kita duk belajar wal asri demi masa, tapi awak lambat sampai. Betul. Sebab tu saya tengok banyak program saya, program di TV lah. Ustaz-ustaz muda kadang kita pula nunggu dia kan. Kita tunggu mana ni bila nak start. Belum sampai lagi Ustaz. Lagi setengah jam Ustaz, kata penerbit. Setengah jam dia sampai nak make up lagi. Nak tukar baju lagi. Nak buat audio test lagi, watch test lagi, semua test. Pukul apa saya sampai? Jadi bila saya buat macam itu, mereka mula belajar. Dengan Ustaz Kazim, tak boleh lambat. Dengan Ustaz Kazim, dia tepat masa. Pancu. Jadi kalau kata dia, okey Ustaz, kami tunggu kat lobi pukul 4. Pukul 3.50 saya dah sampai. Sebelum dia sampai, kita turun dah. Jadi kita yang membentuk dia orang untuk pandai uruskan. Ustaz, kami sampai pukul 4. Ustaz Kazim 4.10 belum turun. Jadi pemikiran macam tu tak kena. Betul juga. Jadi sebagai seorang bapa, kita kena buat macam tu pada anak kita. Bapa aku, dia akan ketuk bilik aku pukul 10 malam. Buatnya aku tak ada macam mana.
Maknanya setiap hari 10 malam pukul ada. Okey, sekarang kat mana? Bila nak balik buat apa? Mesti kita call dia selalu. Siapa kawan? Main jumpa ayah, nak jumpa. Dengan anak saya, kawan saya jumpa. Panggil. Oh. Panggil. Kita sebagai ayah ataupun seorang ibu bila nak jumpa dengan kawan anak-anak kita ni, adakah kita pun rasa nak jadi macam konon-kononnya, contoh anak kita remaja, kita pun nak rasa remaja juga, nak anak kita jadi best friend kita. Ya. Adakah kita perlu jadi macam gitu ataupun kita macam okey, ayah tak perlu jadi macam remaja balik. Sebab ada je saya pernah ternampak kawan-kawan ataupun orang-orang di sekeliling macam kalau kau anak kau dah mula remaja, kau nak kena jadi dia punya friend, kawan. Betul. Adakah benar macam gitu atau Kau ambil PSG ke Man U? Aku main je. Hai saudara. Ingat tak yang mana kita nak datang rumah orang, kita nak kasih surprise dan juga kita nak tengok keadaan rumah yang dibikin khas oleh JM Sons General Contractor. Kita bersama dengan Jarrell yang mana sekarang ni dia paksa aku main game. Kau main apa tadi? Man U Aku United lah. Oh, okey. Jap. Nima mana? Nima Tak ada. Nima tak best? Injured. Tu aku pakai Nima. Oh. No. Ya, aku nak tanya kau. Go. Yes. Kenapa kau... Sekejap, aku distracted. Stop lah. Stop lah, Zah. Sekejap. Stop lah. Kenapa kau nak ambil JM Sons General Contractor? Oh, brother tu responsif lah. WhatsApp. Initial text. Cepat respon. Itu bagus. Itu penting tu. Yeah. And then responsif and then macam eager lah. Wait, stop dulu lah. Ya. Tak dengar. Sorry. Aku nak menang ni. Okey, teruskan. Madam kena approve dulu lah. Your wife approve dulu. So, bini kau cerewet tak? Of course. Ladies pun mesti cerewet lah. So, say... Kira aku respon macam, yelah, tak nak korang gaduh lah. Aku tak nak cakap, perempuan memang gitu. Tak ada. Dia memang cerewet sikit. Korang tahu kan, ladies. Timing pun, our timing is usually evenings lah. So, Sikit lagi. Alamak. Wait lah. Okay, apa tu? Respon. Sorry. Respon, then... the initial meet up, Alhamdulillah, semua okay. Positif. Madam pun impressed. Right. Kalau dia kecil, kita timbang-timbangkan. Kalau dia kecil, kita dukung-dukungkan. Kan? Kalau dia kawan, kalau dia besar, remaja, kena jadi kawan. Sebab tu kawan tu dalam bahasa kita. Dalam bahasa orang putihnya friend. Kalau nak jadi ramai lagi, tambah S di belakang. Jadi friends. Jadi di mana friends tu ada? Betul. Friends tu ada dalam media sosial. TikTok ada friends, FB ada friends. Jadi kita kena jadi friends. Maksudnya kita tengok apa dia punya Facebook dia pergi ke mana. Apa yang dia posting, apa yang dia tengok, siapa kawan dia. Itulah friends. Takkan kita umur 70 nak pakai seluar pendek dok siapa dengan dia, tak kena pula. Betul juga. Jadi friends di situ maknanya jadi macam kawan dia. Mengadu dalam Facebook, kita friend dia. Kan budak-budak sekarang mengadu dalam Facebook, cerita dalam masak Instagram kan. Masak pun cerita dengan kawan dia, WhatsApp guys. Semua benda dia WhatsApp guys. Jadi kita kena orang yang mengikuti followers dia di dalam media sosial. Itu friend yang sekarang. Kalau kita jadi friend, dia pun tak selesa. Apa bapak aku ni pula? Aduh. Pasal dia pun ada dunia dia kan. Betul. Tiba-tiba bapak pakai topi macam dia juga. Lepak kat Starbucks ke apa, Bukit Bintang ke apa. Dia pun pening juga dia. Betul. Jadi, nombor 2, friends yang kedua ialah menjadi tempat luahan dia. Supaya dia tak segan. Sebab anak-anak muda kita lebih suka berkongsi masalah dengan kawan dia daripada berkongsi masalah dengan mak bapak. Dengan mak bapak, dia sampai rumah, dia balik, dia kunci pintu. Balik rumah, kunci pintu. Dengan bapak tidak ada lagi communicate, mak tak ada lagi communicate. Tapi dalam bilik tu, adakah dia berhenti communicate? Tak ada. Dia mesti communicate. Tapi dengan siapa? Dengan kawan dia. Sekarang mak tu kena ambil tempat tu. Bapak kena ambil. Anak masuk dalam rumah, dia kunci pintu. Makan oi, kata mak. Dah makan, tu dia. Dia masuk, dia kunci bilik dia. Dia mandi. Lepas dia mandi, apa dia buat? Dia akan kontak kawan dia.
WhatsApp kawan dia. WhatsApp group banyak. Dengan mak dah habis walaupun dalam rumah mak. Dengan bapak dah tak ada communicate walaupun dalam rumah bapak. Tapi dengan kawan masih lagi communicate. Jadi macam mana seorang bapa, seorang ibu nak ambil alih tempat kawan dia itu? Sebab kita rasa bahawa anak kita ada dalam bilik, anak kita ada dalam rumah kita. Tapi dia tak bercakap dengan kita. Masalah tu. Dia tak bergaul dengan kita. Dia tak tahu pun kita sakit. Dia tak tahu pun mak dia vertigo. Dia tak tahu. Tapi yang dia tahu kawan dia vertigo. Betul ya. Sibuk cari ubat untuk kawan dia. Yang mak tu duk muntah vertigo ni. Dia tak tahu. Sebab apa? Sebab communicate kurang. Jadi di situ mak bapak kena jadi kawan. Bukan kawan jadi bukan nak jadi perangai macam budak-budak untuk jadi kawan. Tak perlu. Maknanya dia menjadikan kita tempat mengadu. Dia adalah tempat mencari kita bila ada masalah. Tak ada masalah. Dia seronok dengan kita. Sekarang kawan-kawan remaja dengan dia yang dia cari sebab menyeronokkan dia. Jadi mak bapak jadi kawan. Di situ maknanya menjadi tempat tumpuan kepada anak-anak untuk bercakap. Cerita masalah, cerita kegembiraan, cerita semua. Supaya mak bapak tadi boleh menyelesaikan macam kawan dia menyelesaikan masalah pada dia. Okey, jadi takut sebab apa? Sebab kadang-kadang kita takut bila kita nak involve dengan anak kita punya situation ataupun friendship lah. Mak tak faham, kau tak faham hidup aku, kau tak faham hidup aku. Tu pun satu hal juga. Sebab mak tak jadi kawan dia. Daripada awal lambat lah. Itu mak dah cakap kau degil. Itu bahasa dia. Betul. Itu bukan menyelesaikan masalah. Perkataan yang tak menyelesaikan. Aku dah cakap dulu kau degil. Apa solution dia daripada apa yang dia cakap tu? Kepuasan pada mak je. Apa benda yang kau boleh selesaikan dia? Boleh solve the problem ke bila kau cakap aku dah cakap dulu kan kau degil kan? Ini masalah dia. Betul. Kawan di sini ialah okey bila dah jadi jom kita settle. Jadi dah jadi lah. Dah jadi dah. Apa solusi dia kan? Betul juga. Dah selesai masalah baru cakap. Lain kali dengan cakap mak. Ni kalau mak tak tolong kau macam mana? Faham? Bukan meletek dulu. Marah dulu. Mak dah cakap tu degil kepala batu kau. Mak dia mak tak sekolah. Itulah. Mak tahu apa. Lagi dia stres. Jadi kalau boleh bila kita dengar macam jadi macam kawan dia. Cuba tengok kawan kalau jadi aku ada masalah lah. Apa kau tetap aku tahu je benda ni. Jadi cuba itu. Mak jadi satu orang, bapak jadi satu orang yang boleh selesaikan masalah. Kemudian bila dah selesai masalah tu, okey, lepas ni jangan buat macam tu. Wow. Okey, baik. Kita nak cerita balik tentang sejarah ustaz ni. Kita nak tahu, tadi kita dah faham tentang keadaan ustaz, susah payah dan sebagainya. Ustaz sekarang dah ada motor pinjam daripada ayahnya. Hantar-hantar mak dan sebagainya. Kenal pula Cik Enap, apa nama? Kak Leha, Cik Enap. Jadi hantu Mak Limah tu tak ada kena-kena Hantu Kak Limah. Tu lain Kak Limah siapa tu siapa? Limah pun ada. Limah pun ada? Limah pun ada. Dahsyat. Popular nama Limah ni sekarang. Limah. Dia akan gabung dengan nama suami. Kalau Nah Syarif. Syarif tu nama suami bukan nama pak dia. Nama suami dia Syarif Ahmad. Dia nama Hasnah. Nah Syarif. Tahu. Itu orang kampung dulu punya. Nama dia apa nama? Syah. Nama dia Samsiah. Suami dia nama Seliun. Syah Seliun nama dia. Jadi kita akan ambil gambar dengan suami dia sekali supaya ingat. Pasal Kak Syah banyak. Kak Nah pun banyak. Betul. Nah Syarif ada. Nah Jakpo ada. Jadi kita boleh tahu lah ni Nah Syarif. Contohnya kalau Nah tu janda, tak payah sebut nama suami dia ke masih sebut? Kita sebut nama suami dia lagi. Untuk menghormati lah Untuk semua lagi. Baik. Melainkan kalau nama tak ada nama yang serupa dengan dia, boleh kekal lah. Betul. Jadi macam Kak Syah tu banyak nama. Kak Syah banyak nama. Jadi kita panggil Kak Syah Seliun, Kak Syah satu lagi yang suami dia naik motor RSZ tu. RS. Tu tak Kak Syah juga. Kak Syah Rezek nama? RS. RXS. 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 Belum RSZ. Ya. Sebelum RSZ, RXX dulu. Betul. Baik. Jadi Ustaz, bila dah meningkat remaja dan sebagainya, Ustaz dah mula pendidikan agama waktu tu? Tadi bila saya dah sekolah menengah, dia dulu sekolah Malaysia ni dia SRP. Tingkatan 3. Tingkatan 3. PMR sekarang? Ya? Sekarang PMR lah. PMR, dulu SRP dia sijil rendah pelajaran. Jadi masa tu sekolah di Felda. Jentik dinding ni. Relai ni anak-anak banyak. Hutan rumah Felda masa itu. Memang susah cabaran dia. Sebab tu ramai peneroka yang tak tahan dia lari.
Tapi Felda ni sentiasa berusaha untuk bagi peneroka tu maju. Okey. Yang mana Sabah, alhamdulillah, cuba tengok sekarang rumah ada banglo, tanah 10 ekar dapat seorang, anak-anak berjaya semua kan. Masya-Allah. Jadi nak sampai tahap tu sabar sikit. Jadi bapak tiri saya, mak saya ni termasuk dalam golongan sabar lah, termasuklah saya pun. Jadi saya dengan adik saya yang bongsu duduk dengan mak. Yang lain semua tak ada. Dah bekerja semua. Dia orang kakak saya tak masuk Felda, abang-abang saya tak masuk Felda. Dia orang berasing, dia orang tinggal di kampung. Abang saya masuk sekolah pondok, kakak saya masuk sekolah pondok. Kemudian abang saya seorang lagi kerja dekat KL, kemudian kat Pahang. Abang saya seorang lagi kerja kat Johor. Jadi kakak saya pula masuk asrama penuh di Ipoh, sekolah asrama penuh. Lepas asrama penuh dia masuk maktab perguruan, lepas tu dia jadi cikgu sekolah. Jadi yang kekal saya di Felda ialah saya dan adik saya. Adik saya yang sulung tu pun dia masuk sekolah pondok. Tinggal adik yang bongsu. Daripada bapak tiri. Jadi kami berdua yang duduk di situ. Kemudian abang saya lepas dia masuk pondok, dia masuk Mahat Tahfiz di Kuala Lumpur. Masa itu saya tingkatan 4. Tingkatan 4. Jadi waktu saya tingkatan 5, tingkatan 3 SRP, saya dapat pelajar nombor 2 terbaik. Kan? Berkat daripada pinjam buku kakak dia dah habis SRP, saya pakai buku dia. Jadi saya dapat aliran sains. Ada dua pelajar perempuan, ini pelajar best student. Mesti itulah. Dua orang ni sama pula. Dia punya skala periksa tu sama. Saya ni nombor 2, akhir nombor 2, saya nombor 3 lah. Dan dia orang ni sama. Jadi kami bertiga masuk aliran sains. Sekolah di Felda tak ada. Dia stream dia sastra. So tak boleh sekolah di Besaut, di Felda. So saya kena keluar di bandar. Bila sekolah di bandar, jadi culture shock. Kan? Sekolah dalam hutan, dalam Felda, tiba-tiba pergi ke bandar, campur pula budak India, Cina. Dalam aliran sastra saya tu, aliran sains saya tu, saya seorang je Melayu, lelaki, 2 orang perempuan. Yang lain semua bangsa lain. Jadi duduk di Felda, tak ada orang lain, cikgu semua Melayu. Tiba-tiba datang sini, bapak ini. Jadi macam, dan saya pula menumpang rumah orang. Mak saya kata tumpang rumah kawan dia dekat Pekan Trolak, Batu 4 Trolak. Duduk di rumah satu kapten askar, anak 2. Saya tak tahu nak berbual dengan siapa. Maksudnya saya budak Felda, budak kampung, pergi ke bandar, duduk dengan satu orang kaya, rumah batu semua. Saya duduk berkurung dalam bilik. Nak berkawan dengan siapa? Sebab saya tak ada aliran sains di sekolah lama saya. Jadi saya kena sekolah sastra, belajar biologi, belajar kimia, belajar semua nama. Belajar matematik tambahan, math semua. Jadi masa itu jadi tension, stress. Ya, sebab kawan tak ada. Yang rumah tu tak ada adik anak yang satu sama umur Ustaz. Kakak dia ada. Kakak dia yang sulung. Adik tu adik dia bawa. Tapi tak bercampur dia tak berbual-bual lah. Jadi saya malu pula nak jumpa kan, segan apa nak buat ni. Tak masuk rumah dia, apa kata dia makan, kena panggil mandi, kena panggil saya uzim betul lah. Jadi saya ucap terima kasih lah pada keluarga tu. Tak tahu dah dia hidup ke tidak lagi kapten tu. Lama Ustaz duduk sana? Lama juga. Sampai saya jumpa dengan cikgu saya. Saya tunggu bas daripada sekolah nak balik ke rumah tu, saya tunggu bas. Jadi bila saya tunggu bas tu, saya tengok satu kereta tu berhenti depan saya. Dia pergi depan, dia patah balik. Qasim. Cikgu lama saya. Mari masuk. Mana? Tunggu bas balik rumah. Naiklah, saya hantar. Kau tak nak balik Besaut ke? Nak juga, sini tak ada kawan lah, seorang-seorang. Kawan dengan siapa? Tak apa, kalau gitu cikgu uruskan. Cikgu Cina, nama dia Tam. Cikgu Tam. Nanti I uruskan you balik ke Besaut. Boleh? Cikgu kena tanyalah mak saya. Kan mak saya marah kan? Besaut tu kira kawasan Felda tu lah. Felda. Balik Felda tu lah, balik. Balik ke Felda balik. Jadi dia bawa saya balik, dia jumpa mak saya kata boleh tukar. Jadi saya berjumpa dengan pengetua sekolah, nak tukar isi borang semua, balik Besaut. Sekolah aliran sains juga? Sastra. Sastra tak ambil, tak jadi lah. Biologi, kimia apa semua tu. Kemudian masuk Besaut.
Waktu saya sampai tu pukul 8.30 pagi di sekolah, dia orang sedang buat pendidikan jasmani. Okey. Jadi dia orang tengok saya datang, semua bangun. Oh, hero dah balik. Dia orang bagi saya chip. Oh, Chip. Di sekolah. Mr. Chip is back. Malik is back. Malik is back kan. Sengat semua dulu kan. Jadi saya balik ke sekolah baru saya ceria balik. Baru jumpa kawan. Betul. Motor betah-betah lepak kan. Dia baru seronok balik. Ni tingkatan 3 Ustaz? Masa dah tingkatan 4 lah. Tingkatan 4 dah. Dah masuk tingkatan 4. 21. Jadi masa tu abang saya dia masuk Mahat Tahfiz. Dan saya satu hari saya tengok TV, kerajaan bagi anugerah tokoh Maulidur Rasul ke Ma'al Hijrah ke kepada Syekh Idris Al-Marbawi. Buat di Pusat Islam. Saya pun tengok secara langsung. Masa tu mana ada TV3, TV Astro tak ada, TV1, TV2. Tengok secara langsung. Abang saya keluar dalam TV tu. Sebagai pembaca sajak. 3-4 orang pelajar tahfiz baca sajak. Kita ndaklah. Mak, abang mak. Jadi sejak dari situ, abang saya kerap muncul dalam TV. Sebagai pembaca Quran, sebagai apa-apalah. Jadi bila saya masuk tingkatan 5, saya kata dekat mak saya, mak, nanti saya nak masuk Mahat Tahfiz macam abang. Allah. Itu yang timbul yang masuk tu. Semangat datang daripada abang. Saya tengok abang saya. Bulan Ramadan dia baca Quran, tadarus Quran. Pukul 12 malam, tak siapa dengar tak tahu lah. Gini baca Quran pukul 12 malam kan. Jadi saya tengok abang saya ni, kadang dia telefon, mak, nanti mak tinggal lupa tau, tengok bacaan ni. Jadi abang saya masa tu dia keluar bacaan Al-Quran kaset. Gambar dia dengan kawan dia Ustaz Fajuri. Saya kata satu hari nanti aku nak buat kaset macam ni juga. Jadi inspirasi pada abang saya lah. Masya Allah. Pasal dia keluar dalam TV. Okay, kita rasa masa tu siapa boleh keluar TV seronok lah. Betul. Kan sekarang siapa-siapa boleh keluar. Betul. Sekarang dah ada TikTok, TikToker, YouTuber. Jadi bila saya dah habis SPM, saya dapat best student di sekolah. Wow, Masya Allah. Jadi, tengok nama saya atas sekali. Wah, Alhamdulillah. Saya jumpa kawan saya nama dia Ridwan. Dia dapat grade 2. Jumpa kawan seorang lagi, Acoy. Dia pun grade 2 juga. Kita tak payah masuk ITM lah. Kita tak payah masuk tingkatan 6. Kita masuk sekolah Arab. Acong pun masuk juga? Acoy pun masuk sekolah Arab juga. Oh ya? Jadi kita masuk sekolah Arab di Batu Kurau. Baik saudara, kita relax jap, kita lepak tu. Sebab Ustaz Kazim cerita ni saya rasa tak boleh 20 minit dah. Dia punya history the best. Dia best. Okey, ni kita akan masuk ke part yang terakhir. Saya nak macam-macam soalan ni. Saya rasa saya nak drag sikit. Nantikan soalan-soalan. Dia bukan soalan apa pun. Saya suka dengar Ustaz Kazim bercerita ni. Masya Allah. Jangan ke mana-mana. Terima kasih, Ruben. Yes, Ruben. Come on, Ruben. So, aku nak tanya kau, mungkin kau boleh beritahu kepada penonton yang tengah tengok kita main game ni, kenapa kena pilih JM Sons General Contractor? Kenapa? Sekejap. Bila nak habis ni? Sekejap sikit lagi. Kita tengah menang ni. Ruben tengah bagus gila sih. Din, kau bila nak balik? Sabarlah. Tengah best. Aku nak kasih korang surprise nanti. Surprise apa? Nanti. Sekejap. Aku before that, aku nak tanya korang. Sekejap. Dia ni bagus main. Kenapa banyak-banyak kontraktor, kenapa kena pilih JM Sons General Contractor? Kau berbual dengan orang? Kau berbual dengan orang? JM. Sambil aku main game. JM Sons ni, dia sangat responsif and very tak ada hidden cost. So the thing is, first you have to know apa yang you nak at the first. So kita dah cakap semua and dia faham apa yang kita nak and dia layan kita baik lah. Ya, dia layan kita baik dan kita cakap yang first, dia tahu kita nak apa, so dia quote kita as per apa yang kita nak. Certain orang mungkin dia cakap, Aku dengar. mungkin kita cakap dia tak faham kan, so dia quote mungkin sikit-sikit, so along the way dia tambah lagi, ada hidden cost kan. But this tak ada. Even though jumpa something happen pun, dia akan be honest dengan kita. So still ada room for negotiation and all. Alright guys, jadi aku nak syukurkan korang, call sekarang kalau korang nak renovate rumah kau ke, nak renovate rumah mak ke ataupun sebagainya. Call diorang di talian 69007960. Sorry, aku tak hafal, aku kena tengok nombor ni. 69007960.
And korang boleh pergi kat, time tu korang cari kat Facebook kan? Yes. Facebook diorang @jmsons_sg. TikTok pun ada, Instagram pun ada. Okay, tu je. Nanti aku balik. Sekejap Nanti sikit lagi. Cepat sikit.